Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 8 yang terdiri daripada saya sendiri, Farhan, Arif Daniel, Hazwan dan juga Roshdin akan membentangkan satu hadis yang bertajuk hadis asal pembangunan diri. Hadisnya berbunyi, An Sa'idi Abi Burdah An Abi عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمد بيديه فينفع ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. Hadisnya bermaksud daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW telah bersabda, setiap Muslim perlu bersedekah. Para sahabatnya bertanya, bagaimana kiranya tidak mampu? Baginda SAW bersabda, bekerjalah dengan usaha sendiri, maka ia akan memberi manfaat kepada dirinya dan bersedekah dengannya. Datuk Sa'id berkata lagi, para sahabat bertanya, bagaimana kiranya tidak mampu? Baginda SAW bersabda, bantulah yang berhajat sama ada kerana ia lemah atau dizalimi. Atau Sa'id berkata lagi, para sahabat bertanya, bagaimana kiranya tidak mampu? Baginda SAW bersabda, serulah kepada kebaikan. Sahabat bertanya, bagaimana kiranya tidak mampu? Baginda SAW bersabda, tahanlah diri daripada melakukan keburukan kerana sesungguhnya ia adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Zakah, iaitu hadis yang 1682, menyentuh tentang dasar pembangunan diri yang dituntut dalam Islam, iaitu bekerja mencari rezeki yang halal, tolong-menolong sesama Islam, berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar, serta menahan diri daripada melakukan kejahatan. Seterusnya, pengertian kalimah utama, sedekah. Sedekah ialah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya'tamilu bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ya'tamilu berbeza dengan ya'amal, iaitu yang mana ya'amal itu bermaksud bekerja, manakala ya'tamilu pula bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Fayanfa'u nafsah, iaitu dengan apa yang diusahakan menerusi perusahaan, perniagaan atau seumpamanya, maka boleh berinfak dengannya dan tidak meminta-minta dari orang lain. Wa yatasaddaqu, memberi manfaat kepada orang lain dengan memberi sedekah. Illam yastati', iaitu sekiranya tidak mampu, sama ada kerana ia lemah ataupun malas. Yu'inu dzal hajati, iaitu membantu, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Al-malhuf, iaitu mereka yang meminta pertolongan, sama ada kerana dizalimi ataupun kerana lemah. Yumsiku anis syarra fa innaha sadaqah, maksudnya sekiranya dia menahan diri dari keburukan kerana Allah, maka dia mendapat ganjaran atas perbuatannya itu. InsyaAllah, sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Daniel bin Alias. Jadi saya teruskan kepada saya punya pembentangan. Hadis ini menggariskan beberapa kaedah membangunkan diri, antaranya galakkan bekerja dan berusaha mencari rezeki, memudayakan amalan bantu-membantu dan kesatuan umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi
Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Surah Al-Maidah, surah kelima ayat kedua. Kaitan dengan perpaduan itu sendiri, dalam hadis tersebut ada diberikan satu mesej yang mana perkara paling penting ialah berkenaan dengan saling tolong-menolong antara sesama Muslim lah. Sebab ini merupakan satu benda yang sangat penting yang telah dilupakan oleh umat-umat sekarang, umat-umat kini, okay? Yang mana mereka kebanyakan, tambah-tambah lagi lah, khususnya kepada para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka suka bersikap individualistik dalam menjalankan dakwah. Sedangkan kalau kita perasan, kita nak buat apa kerja sekalipun, khususnya lebih-lebih lagi dakwah lah, kita mau tak mau kita perlu gerakan ataupun kita nak kata berkumpulan dalam melakukan kerja dakwah untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selari dengan apa yang berlaku apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah. Perkara pertama yang Nabi buat ialah Nabi tekankan mengenai perpaduan sesama masyarakat itu sendiri. Nabi mempersaudarkan Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi membina Masjid Al-Munawwarah sebagai tanda perpaduan dan kesatuan umat Islam. Dalam Al-Quran juga Allah ada bagi tahu berkenaan dengan larangan melakukan perpecahan ataupun berpuak-puak dalam kalangan umat Islam. Dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka pula menjadi berpuak-puak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya urusan mereka akan diserahkan kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersoalkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi banyak lagi dalam ayat Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan berkenaan dengan larangan kita berpecah belah, berpuak-puak disebabkan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara uruf, furuk dan sebagainya. Jadi dalam hadis ini memberi gambaran yang jelas bahawa pentingnya sifat tolong-menolong, bantu-membantu sesama Muslim. Dalam kitab Al-Bir karya Imam Muslim, hadis 492, al-mu'minuna karajuli wahidi inishtaka raqsuhu tada'a lahu sa'irul jasadi wal hummah was-sahar. Maksudnya orang-orang yang beriman itu umpama satu batang tubuh. Apabila kepalanya mengadu kesakitan, maka semua anggota lain turut demam dan berjaga malam. Sarana supaya bekerja, Rasulullah SAW menekankan agar sesiapa yang tidak mampu untuk bersedekah, maka hendaklah dia bekerja dengan usaha sendiri dan bersedekah dengan hasil daripada kerja tersebut. Okay, berdasarkan dalam matan hadis tersebut, saya gariskan menggunakan garisan. Okay, qala ya'tamil biyadihi biyadaihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Baginda sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah dengan usaha sendiri, maka ia akan memberi manfaat kepada dirinya dan bersedekah dengannya. Jadi dalam lafaz ataupun perkataan yang kami ini bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dia bukanlah satu ungkapan yang mana bekerja sambil lewa, bekerja dengan anggapan yang biasa, tetapi ia adalah bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Jadi dalam slide ni, apa yang kita nak faham ialah dalam slide ni dia bagi tahu orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, maka dia boleh menggunakan cara lain, iaitu bekerja itu sendiri. Bekerja adalah salah satu daripada sedekah. Sebab sedekah ni dia umum, bukan setakat harta semata-mata, bukan setakat orang yang ada harta, orang kaya khususnya yang bersedekah. Bukan mereka saja, hatta orang-orang yang tidak berkemampuan dari sudut harta juga boleh bersedekah, iaitu bekerja. Tapi bekerja ni kena bersungguh-sungguh lah. Sebab perkataan di sini ya tamil, bukan amal ataupun ta'lam atau ta'mal biasa. Bukan perkataan biasa, tapi ya tamil ni bermaksud bekerja dengan bersungguh-sungguh. Jadi belum dikira sebagai orang tersebut ya tamil seperti yang disebutkan di dalam matan hadis tersebut jikalau mereka bekerja bukan bersungguh-sungguh. Dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ke-36 ayat 60 hingga 61, inna hadza lahu al-azim limithli hadza falyamalil amilun. Sesungguhnya kesenangan di syurga adalah sebenar-benar kemenangan dan sebenar-benar kebesaran, sebenar-benar kesenangan. Untuk memperoleh kejayaan yang demikian, maka hendaklah orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh di sini. Jadi bukan setakat, jadi orang yang nak ingin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan beramal semata-mata, tapi mereka beramal dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini bagi kita pengajaran lah bahawa amal ini juga sangat penting. Para ulama terdahulu, para salafus soleh terdahulu, mereka seiring ilmu dengan amal mereka, yang mana tidak sedikit pun daripada mereka yang mana bercanggah antara satu sama lain, antara ilmu dengan amal. Apabila ilmu tinggi, maka amal mereka pun tinggi. Tidak seperti orang zaman sekarang yang mana mereka ilmu tinggi semata-mata, tapi amal kurang. Saya kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, antara satu fitnah yang berlaku pada para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka ada ilmu yang tinggi. Mereka berdakwah masyarakat kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ilmu yang mereka tahu, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut. Jadi itu adalah satu fitnah menurut sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Memberi sedekah dengan harta. Dalam galakan Rasulullah SAW agar umatnya bersedekah, dinyatakan oleh baginda SAW bahawa sedekah pertama yang disabdakan oleh baginda SAW di dalam hadis tersebut ialah bersedekah dengan harta. Kemudian baru disusuli oleh perkara yang kedua, iaitu sedekah dengan tangan atau lisan. Ini sesuailah dengan apa yang kita bagi tahu tadi, bahawa orang yang tidak boleh bersedekah dengan harta, maka mereka boleh bersedekah dengan cara bekerja itu sendiri. Dan yang ketiga ialah bukan setakat bekerja semata-mata, malah mereka berdakwah ataupun mengajak orang kepada kebaikan juga termasuk dalam sedekah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetap tekunlah kamu dalam mengajak orang kepada kebaikan, dalam menegur orang, kerana sesungguhnya perkara tersebut mendatangkan manfaat bagi orang-orang mukmin. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-55. Rasulullah SAW juga menerangkan bahawa kita perlu mengutamakan ahli keluarga dalam bersedekah. Hadis di dalam kitab Az-Zakah karya Imam Muslim. Okey, tak baca matan dia, terus pergi. Maksudnya, dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan seorang hamba, dinar yang kamu sedekahkan untuk seorang miskin, dan yang paling baik antara semua itu adalah dinar yang kamu belanjakan kepada ahli keluargamu. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah kita kalau nak bersedekah kepada masyarakat umum di luar, perkara pertama yang patut kita fokuskan ialah sedekah terhadap ahli keluarga kita sendiri, sedekah terhadap diri kita sendiri. Ini untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW beliau melakukan sedekah. Baginda SAW melakukan sedekah, tapi baginda SAW tidak mengabaikan keluarga baginda di rumah. Tidak akan membiarkan keluarga baginda hidup kemiskinan, hidup dalam kelaparan, yang mana kita nak kata bahasa mudah ni, keperluan fisiologi itu hilang. Okay? Kalau kita belajarlah perdagangan, ada hierarki Maslow, yang mana hierarki Maslow tu dia memecahkan kumpulan-kumpulan keperluan. Ada keperluan yang penting, ada keperluan yang biasa, ada keperluan yang paling tinggi. Jadi keperluan fisiologi ialah keperluan yang asas yang berkaitan dengan tempat tinggal, makan dan minum. Jadi ini ditekankan oleh Nabi SAW, yang mana baginda sendiri mengutamakan keluarga baginda dalam sedekah sebelum baginda menolong orang lain terdahulu. Okay? Jadi itu sahaja pada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Khalilullah Amin selaku pensyarah bagi subjek hadis, dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baik, nama saya Hazwan Amin bin Harun. Saya akan membentangkan 3 tajuk kecil dalam topik tersebut. Kita terus ke tajuk kecil yang pertama, iaitu membantu mereka yang memerlukan. Ketika baginda SAW menegaskan bahawa bekerja untuk tujuan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain adalah merupakan sedekah. Maknanya kalau kita tolong orang lain dan juga memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah merupakan satu sedekah. Bukan kita sedekah dengan duit saja. Tolong orang pun dikira sedekah juga, tapi lebih afdal kita sedekah dengan duit pun kita sedekah, kita tolong orang pun kita tolong. Lantas para sahabat pun bertanya bagaimana kiranya tidak mampu bekerja kerana uzur atau tidak bekerja kerana beberapa sebab lain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka yang melakukan sedekah dengan cara yang lain seperti membantu mereka yang memerlukan. Kita tolong mereka yang kita membantu mereka yang sedang memerlukan lah. Kita beri duit, kita membantu dari segi tenaga. Contohnya kita ada kereta, kita tolong bawa kawan kita, dia tu tak ada lesen, ataupun tak ada kereta, kita tolong bawa dia sebab dia sakit, kita bawa dia pergi hospital. Itu salah satu kita tolong orang yang memerlukan. Baik, bagi mereka yang dizalimi, yang lemah, kita tolong
pun merupakan sedekah juga. Ditekan dengan kepayahan atau memerlukan seseorang yang boleh melepaskan dari bebanan dan ujian tersebut, maka kelebihannya bagi mereka yang melepaskan kesusahan orang lain ialah Allah akan melepaskan kepayahannya pada hari kiamat kelak. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, iaitu maksudnya barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah meringankan salah satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mendapat kesusahan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup keaiban seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong seorang hambanya, iaitu selagi mana ia tolong seorang saudaranya. Apa yang saya boleh rumuskan bagi hadis ini, iaitu ada hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim. Apa yang boleh kita rumuskan, bahawasanya kita tolong orang ni ikhlas dan kita niat untuk mendapat pahala sedekah. Sebab bukan sedekah dengan duit saja, sedekah dari segi tenaga kita tolong orang, dan juga kita perlulah tutup aib orang. Nak buka buat-buat aib tak baik, kesian kat dia. Kita memaafkan dia. Kalau kita tutup aib orang, Allah Ta'ala akan tutup aib kita balik. Dan kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita balik, InsyaAllah lah. Baik, seterusnya mengajak kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran, iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Sebut bagi betul-betul amal ma'ruf nahi munkar, bukan amal ma'ruf munkar nakir. Tak pergi sebut nama malaikat yang soal dalam kubur tu pula kan, terkejut kita. Main mana pula sebut bagi betul-betul. Soalah dengan main hentam, main malu kat orang, atau buat orang gelak lah. Sebut bagi betul-betul iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan menghalangnya daripada melakukan kemungkaran. Kita mengajak dia, mai kita buat benda-benda baik, ya. Sebagai contoh untuk orang tabligh. Orang tabligh ini mengajak kepada kebaikan lah. InsyaAllah lah, masya-Allah. Kita boleh datanglah ke masjid, ada taklim, ada sikit tazkirah, boleh mai. Kita boleh contohi sikap-sikap macam tu, sentiasa mengajak kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang sentiasa mendapat pahala. Dan juga contoh lagi bagi ustaz yang bagi ceramah di masjid. Contohnya ustaz tu mengajak macam mana nak sedekah, pahala sedekah. Dan kalau kita sedekah, pahala dia macam tu. Kalau kita tolong orang, dapat pahala, ya. Dan amalan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah ciri-ciri terpenting yang Allah letakkan terhadap umat ini. Dan juga banyak ayat Quran yang menyatakan perihal kelebihan mereka yang mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Iaitu saya ambil dari surah Ali Imran ayat 104, dan maksudnya, dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, iaitu buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan ayat kita boleh simpulkan bahawa ayat tersebut iaitu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala begitu memuji umat yang mengajak kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala mengangkat mereka sebagai umat yang terbaik sebab mereka ni sentiasa ajak kepada kebaikan. Jika ada salah tegur, sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dan menyeru kepada perkara-perkara kebaikan. Dan ini kerana mereka berpegang teguh dengan perkara-perkara yang terpuji dan menjauhi perkara-perkara yang keji, dan mereka memperbaiki diri mereka. Dalam mereka duk menyeru kepada kebaikan, duk bagi tazkirah, mereka juga dapat memperbaiki diri mereka, bermuhasabah balik diri mereka macam mana. Dan tidak sekadar itu, mereka kemudiannya berusaha untuk memperbaiki orang lain. Bukan dari mereka saja, mereka duk menyeru kepada kebaikan, dapat memperbaiki diri orang lain juga dalam masa yang sama. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, kiranya mereka tak buat pun kan, duk nasihat je orang, bagi tazkirah apa yang dia tak buat. Bayar jangan tinggal lah, puasa kena buat, zakat bayar lah, haji jangan tak pergi, yang dia apa pun tak buat, cerah masa depan tak buat terus kan, lagi pening. Janganlah, Allah Ta'ala tak suka orang yang macam tu. Dia tak buat tapi tegur orang suruh buat. Pening dia. Yang terakhir sekali, menahan diri dari melakukan kejahatan. Ini juga adalah satu sedekah, ya. Contohnya dia tak ada duit nak bagi sebab dia tu orang miskin. Betul dah lah orang miskin, pakai you pula. Tak pun dia tu kencing manis, jenis makan manis. Baik tu tak ada apa, potong habis kaki-kaki kan, kencing manis. Dia dah tak boleh buat apa, tahanlah diri dia daripada melakukan perkara kejahatan,
ataupun menahan diri daripada melakukan perkara maksiat lah yang boleh terjerumus ke lembah dosa. Baik, kejahatan ini terdapat dua bentuk, iaitu kejahatan pada diri sendiri yang tidak melibatkan orang lain, seperti contohnya minum arak, berjudi dan seumpamanya, dan juga kejahatan yang melibatkan orang lain, iaitu pukul, mencela, melaknat, mengumpat, ngejek, membawang, menzalimi, mencuri dan seumpamanya. Apabila seseorang itu meninggalkan kejahatan, sama ada kejahatan pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, hakikatnya dia telah melakukan satu kebaikan dan sedekah yang dituntut dalam Islam. Okey, dengan meninggalkan kejahatan tersebut, maka tidak akan berlakulah huru-hara dan fitnah yang menyebabkan perpecahan. Masyarakat akan hidup di dalam keadaan yang aman, damai dan sejahtera. Ya, hakikatnya apabila seseorang itu meninggalkan kejahatan yang berkaitan dengan dirinya, ia juga merupakan satu sedekah ke atas dirinya sendiri kerana telah menyelamatkan dirinya daripada dibalas buruk dan dikenakan tindakan. Kadang-kadang dengan meninggalkan kejahatan pada dirinya, dia akan memberi manfaat juga pada orang lain. Contohnya, dia minum arak. Bila dia minum arak, dia mabuk lah. Contohnya balik daripada kelab ke apa, dia bawa aita, dia bawa aita, mabuk lah kan. Pergi tak tahulah, pergi dandut ke apa ke, pergi go-go ke, menari apa ke. Lepas tu pergi minum arak. Dah lah minum arak tu pun dah dosa dah, haram dah. Lepas tu dia pergi langgar orang pula. Kawan tu baru nak jalan, lalu kedengar lah, tergolek masuk dalam longkang kawan tu. Naya je kawan tu masuk dalam longkang. Hakikatnya dia telah melakukan kejahatan pada dirinya dan mungkin dengan mencederakan orang lain. Macam saya kata tadi itulah, dah lah berdosa bagi dirinya, merosakkan akal fikiran dia, minum arak. Lepas tu dia pergi langgar orang lain. Naya free je kawan tu masuk dalam longkang. Kalau masuk sakit tak apa, kalau mati lagilah. Maka dengan meninggalkan arak, selain dapat memberi manfaat kepada dirinya, ia juga memberi manfaat kepada orang lain dan tidak memberikan mudarat dan tidak memudaratkan orang lain disebabkan mabuk. Mabuk ni bahaya, dia boleh bagi mudarat kat orang lain. Kadang-kadang mabuk terlampau teruk, jumpa tiang pun cakap dengan tiang kan. Jumpa tiang, dia tengok tiang, dia tengok tiang, tiang tengok dia, dia tengok tiang, tiang tengok dia. Dia tak duduk hidup tegak kata tengok-tengok apa, tak puas hati kan. Orang lain pun kata gila ke apa dia ni, tegak dengan tiang. Sebab apa? Sebab arak ni dia boleh menghilangkan kewarasan akal kita. Janganlah sesekali kita mendekati dengan arak, tak simpang. Baik, secara zahirnya menahan diri dari melakukan kejahatan juga merupakan satu ibadah, satu ibadah, iaitu marilah sama-sama kita bersedekah. Okey, secara umumnya berikut ialah perkara yang dituntut di dalam hadis, iaitu hadis ini menuntut kita supaya bersedekah. Sedekahlah tuan-tuan, jangan duk berkira sedekah sehari RM1, tak mampu seminggu RM1 pun okeylah, jangan tak sedekah. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mampu, maka digalakkan supaya bekerja dan memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Yang ketiga, bagi mereka yang tidak mampu, hendaklah membantu orang lain. Bantulah dari segi apa sekalipun yang sekiranya kita mampu lah. Yang seterusnya, kiranya tidak mampu juga, hendaklah menyeru kepada kebaikan. Macam saya kata tadi itulah, mai kita ajak pergi benda-benda baik, kita nasihat orang, kita serulah pada kebaikan. Yang last sekali, kiranya tidak mampu juga, kita hendaklah meninggalkan perkara yang buruk. Tu last sekali lah, tahanlah diri daripada melakukan perkara yang buruk. Okey, sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teruskan saya sambungkan berkaitan dengan prinsip asas pendidikan di dalam hadis. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa prinsip asas pendidikan yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Antara prinsip-prinsip tersebut ialah, yang pertamanya, baginda Nabi SAW telah menggunakan bahasa yang mudah dan senang untuk difahami. Maka para pendengar juga boleh memahami apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi SAW dengan mudah. Jadi poinnya di sini, baginda menggunakan bahasa yang mudah dan senang difahami oleh pendengar. Sebagai contoh, kalau kita sekarang kita menggunakan bahasa Melayu moden dalam konteks perbualan kita setiap hari, kita menggunakan bahasa Melayu moden. Okey. Dan
Ini sebagai contoh lah, kalau seseorang itu menggunakan bahasa Melayu klasik sebagai contohnya, bahasa Melayu zaman dahulu, zaman istana dulu, bahasa istana lah orang panggil. Kalau kita menggunakan bahasa istana itu dalam konteks perbualan kita sekarang ini, jadi pendengar itu akan jadi terpinga-pinga apa yang dia nak sampaikan. Sebab orang pendengar itu mereka tak mendalami, mereka tak belajar ilmu bahasa istana tu. Sebagai contoh dah, bahasa istana tu menyebabkan mereka tak faham apa yang kita sampaikan. Ringkas, padat, tepat dan benar lah apa yang kita nak sampaikan. Jadi penyampaian kita itu kita kena fikir lah, kita kena audit balik apa yang kita nak sampaikan itu, adakah penyampaian kita itu memudahkan pendengar kita untuk memahami apa yang kita nak sampaikan, apa mesej yang kita nak sampaikan. Okey, yang kedua, sebagai pendidik dan murabi yang unggul, baginda Nabi SAW telah menunjukkan contoh terbaik kepada umatnya, di mana baginda Nabi SAW meraih kelemahan dan ketidakmampuan seseorang. Malah disarankan pula untuk mereka perkara dan amalan yang boleh mereka lakukan mengikut kemampuan mereka. Jadi sini kita boleh tengok pada contoh Nabi, kalau kata seseorang itu ada kelemahan, ada benda yang terkurang pada dia, Nabi meraihkan kelemahan. Maksudnya kelemahan yang dia ada tu kita tak condemn dia. Walaupun contohlah kalau seorang itu dia lembab dalam pelajaran, tapi dia aktif dalam kemahiran sebagai contohnya, dia aktif dalam mekanik contoh macam tu. Jadi kita kena bagi saranan macam tu, bagi saranan kepada dia, ada benda yang dia advantage, okey hang advantage jalan ni, ada kelebihan macam ni, okey go. Kalau benda tu dia lemah, kita bagi saranan kepada dia, kita tunjuk ajak kepada dia, contoh macam tu. Sebagai seorang pendidik dan murabi, baginda Nabi SAW tetap mahukan anak didikannya melakukan sesuatu amal kebajikan walaupun ia ringan. Jadi di sini Nabi sarankan kepada umatnya, sarankan kepada kita umat Nabi SAW untuk melakukan sesuatu kebajikan itu walaupun ianya ringan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya. Maka di sini kita tengok perkara ini dia sering berkait dengan ayat Quran tadi, dengan apa yang Nabi sarankan, apa yang Nabi mahukan kepada umatnya. Benda yang kecil kita jangan anggap ada remeh. Benda yang kalau kita salah benda ni kecil ya, kalau kita buat pun akan dapat banyak pahala pun, jangan. Walaupun benda kecil itulah yang Nabi suruh, itulah yang benda yang Nabi sarankan untuk umat dia buat. Sebagai contoh lah, kalau atas jalan raya itu ada satu benda yang boleh menghalang orang untuk menggunakan jalan raya tu, sebagai contohnya dahan pokok, tayar traktor ke, tayar lori ke duduk atas tu. Kita pergi ambil, kita pergi ubah kedudukan tayar kereta tu pergi ke tepi jalan tu pun dah satu amalan kebajikan lah. Ingat dia pun kita turun dalam kenderaan kita pergi ambil tayar lori, tayar apa semua tu atas jalan tu, ambil kita pergi, ingat je lah, kan yang buat puas pun kita tak. Walaupun kita tengok pada satu benda tu, kita tengok macam ada sikit je ni, bukan ada apa pun kan. Benda tu boleh dia nak elok. Contohnya kalau aku pun dia guna jalan tu, ada benda macam tu, boleh elok je ni, bukannya sama mana pun kan, orang lain pun boleh elok juga. Tapi benda yang Nabi sarankan itu benda kecil tu, kalau kita buat, kita dapat pahala. Kita buat itu memang kebajikan tu, kalau kita tengok kecil pada kita tapi besar pahala dah, besar ganjaran dia. Sebenarnya ada pengajaran hadis dalam konteks semasa. Baginda Nabi SAW menerangkan tujuan mencari harta. Tujuan bekerja bukanlah untuk kegunaan sendiri semata-mata, malah menerusi harta yang didapati, kita boleh mendapat pahala darinya. Menunaikan nafkah terhadap keluarga adalah antara kebajikan berbentuk sedekah dan mendapat pahala sedekah. Jadi di sini Nabi menerangkan tujuan kita mencari harta bukanlah untuk kegunaan sendiri, bukanlah untuk kita sendiri saja, malah untuk orang sekeliling kita, ahli keluarga kita, orang yang memerlukan bantuan. Sebagai contohnya orang yang susah, orang yang tak ada pendapatan yang cukup, orang yang fakir, orang yang miskin. Kepada mereka itu patut kita sumbangkan harta kita. Ingatlah, tujuan kita hidup ni bukan untuk mencari harta sebanyak gunung Everest. Tujuan kita, kalau kita mencari harta tu nak dapat redha Allah,
nak dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah ni macam mana? Dengan bersedekah kepada orang lain. Harta yang kita dapat itu bukannya harta kita, bukannya kesemuanya harta yang kita dapat adalah harta kita. Dalam harta kita ada orang lain, ada milik orang lain juga. Jadi bersedekahlah kita ya. Yang seterusnya, hadis ini memberi motivasi dan meniupkan semangat buat umat Islam supaya berlumba-lumba melakukan kebaikan. Hadis ini memberi motivasi dan meniupkan semangat buat umat Islam supaya berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kalau kita tengok sebagai contohnya sekarang, banyak orang yang dah buat amal kebajikan, yang dah kumpul sumbangan-sumbangan untuk diberikan kepada orang lain. Saya bagi sebagai contoh mudahnya sekarang ni yang terkenal Ustaz Abi Liu lah. Saya tengok Ustaz Abi Liu ni memang cukup bagusnya. Nak cari orang macam dia lah ni memang cukup susah. Boleh pergi ke tempat-tempat orang yang susah, orang yang homeless, bawah-bawah di jabatan, orang yang bawah jabatan tu dia pergi approach orang. Dia tengok cara dia berdakwah, itu pun adalah salah satu jalan dakwah. Kita pergi tolong orang, kita pergi tengok orang, kita pergi jenguk orang, kita pergi tengok apa masalah yang dia hadapi, kita bagi sumbangan dekat dia. Kita boleh jadikan dia juga sebagai inspirasi kepada kita untuk melakukan kebaikan. So maksudnya di sini berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kalau kita tengok seseorang itu buat amal kebaikan, kita boleh dengki dengan dia sebabkan dia buat amal kebajikan. Bukan dengki disebabkan keduniaan. Ingat no? Kalau seseorang itu dia jenis baca Al-Quran 2 hari habis 1 juzuk. Oh dia ni 2 hari 1 juzuk ni dah habis dah ni. Aku untuk orang mana lagi? Oh aku kena tingkatkan lagi ni. Itu bagus. Dalam bab keduniaan jangan ambil terlalu banyak sangat. Kita boleh nak kaya, tapi jangan letakkan hati ni pada kekayaan di dunia saja. Jangan. Perkara-perkara yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini secara ringkasnya adalah seperti berikut. Bekerja untuk mencari rezeki yang halal, moga dengannya mampu untuk memanfaatkan kepada diri dan boleh bermanfaat untuk orang lain dengan cara bersedekah. Sekiranya ia tidak mampu untuk memberi bantuan dengan harta, hendaklah ia tolong-menolong sesama Islam. Andainya ia tidak punya kemampuan untuk membantu, maka hendaklah ia berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Akhirnya, jika ia tidak mampu juga untuk amal ma'ruf nahi mungkar, hendaklah ia menahan diri dari melakukan kejahatan. Kalau seorang itu dia tidak bekerja dan dia ada harta, dia boleh untuk bersedekah kepada orang lain, maka lakukanlah. Tapi kalau dia tak boleh, dia tak ada harta, dia tak boleh nak sedekahkan kepada orang, maka dia boleh berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Dia boleh buat baik, dia boleh cegah kejahatan, dia boleh cegah benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kalau seorang itu dia tak boleh nak buat amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah ia menahan diri daripada melakukan kejahatan. Kalau hang tak boleh nak buat baik, jangan buat jahat. Jangan nak jadi taib pula dalam masyarakat. Jangan nak jadi sampah masyarakat pula. Duduk diam-diam di rumah. Macam lah ni musim PKP ni, jangan duk buat taib lah, duk keluar, duk pergi merata, duk pergi cari corona juga apa. Duduk di rumah ni lah. Kan? Jangan ada cari corona dekat luar tu nak buat apa? Duduk di rumah. Kerajaan kata duduk di rumah, duduk raya di rumah elok-elok, jangan duduk pergi tempat orang lain, jangan duduk pergi rumah orang lain. Dengar kadang-kadang kerajaan, jangan duduk jadi dahaka pada kerajaan tu. Ni nak belecak sikit lah jenis tegak ni. Ni bau sikit ni. Dah tak boleh nak buat baik, jangan ada menyusahkan orang, jangan ada menyusahkan abang polis, jangan ada menyusahkan tentera, jangan ada menyusahkan orang hospital, frontliners kan. Musim Covid ni duduk di rumah, macam duduk di rumah kan, jangan pergi merata, duduk di rumah kan. Kalau kita ni tak boleh nak buat kebaikan, kita ni tak ada harta kita nak sumbangkan kepada orang, tak boleh nak buat amal makruf nahi mungkar kan, tak boleh nak buat apa semua daerah tu, janganlah buat benda jahat. Jangan duk, kalau sebagai contoh kita lah ni corona, jangan duk ingkang keadaan pula kan, duk biar rentan sepadan, duk cari penyakit buat apa, duk di rumah elok-elok, makan ketupat dengan lemang di rumah tu, duduk di rumah. Lepas tu yang terakhir sebagai penutupnya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa umatnya melakukan sesuatu yang umatnya tidak mampu. Kiranya tidak mampu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pilihan-pilihan yang lain. Apa yang dapat dilihat dari hadis ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuka ruang yang sangat luas untuk umatnya membuat perkara kebaikan dan kebajikan mengikut kepada kemampuan yang ada. Kalau kita nak buat kebaikan,
Kita tengok apa yang kita mampu. Jadi kalau kita ada harta, kita infak, kita sedekahkan kepada orang. Kalau tak ada harta nak sedekah, kita buat amal makruf nahi munkar. Kalau tak ada buat amal makruf nahi munkar, kita duduk, kita jangan duk buat kejahatan. Jangan buat kejahatan, duduk ngak-ngak saja. Kayak itu saja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.